من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan moderator, seterusnya rakan-rakan pencinta Al-Quran, peserta kuliah kita pada petang ini, Alhamdulillah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Taala mengizinkan kita bernafas dengan udara segar. Allah Taala mengizinkan kita sehingga kita berada di bulan Sya'ban dan kita telah berada pada nisfu Sya'ban. Bermakna tinggal lebih kurang 2 minggu sahaja lagi untuk kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tanamkan rasa kecintaan kita kepada bulan Ramadan dan berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita, sihat walafiat, dan diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah agar kita dapat beribadat dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan akan datang. Dan seterusnya direzekikan dengan kurniaan Lailatul Qadr insya-Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami pada bulan Ramadan agar kami dapat beribadah, mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami, bimbinglah kami, supaya kami dapat berzikir menyebut-nyebut namamu. Wa syukrika, dan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah engkau kurniakan kepada kami. Wa husni ibadatik, dan agar kami dapat melakukan ibadat yang terbaik untuk mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Topik seterusnya kita pada petang ini ialah ucapan kubur kepada mayat. Ketahuilah bahawa saudara-saudara sekalian, semua makhluk Allah Ta'ala ini boleh bercakap dan mereka hidup. Hatta batu sendiri pun dapat bercakap, berkomunikasi. Sebagai contoh, batu pernah memberi salam, pokok telah memberi salam kepada Rasulullah. Hatta haiwan pun memberi salam kepada Rasulullah SAW. Bermakna semuanya ini makhluk Allah Ta'ala hidup. Hidup dengan cara yang tersendiri. Maka ketahuilah rakan-rakan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tanah juga hidup, kubur itu hidup. Dan dia bercakap-cakap, dia berkata-kata. Dalam kajian terkini menyatakan bahawa pokok juga bercakap. Pokok bercakap sesama dia. Dia beritahu kawan-kawan dia, rakan-rakan dia. Adakah dia cukup baja, disirami air, ataupun dia tidak sihat. Ada bahasa tersendiri yang pokok berkomunikasi. Ada gelombang dalam satu kebun, ada dikesan gelombang antara pokok kepada pokok yang lain. Inilah membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tidak membiarkan segala-galanya itu begitu sahaja. Allah Ta'ala tidaklah nyatakan bahawa bila Allah Ta'ala jadikan sesuatu, maka Allah Ta'ala biarkan. Tidak sekali-kali. Bahkan Allah Ta'ala menjaga dan mengawal seluruh makhluk ini. Sama ada makhluk yang di bumi atau di langit dan seluruh ciptaan Allah Ta'ala. Semua dalam kekuasaan dan genggaman Allah Ta'ala. Dan Abu Sa'id Al-Khudri
dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana berikut: perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, kerana tidak datang suatu hari melainkan kubur akan berbicara. Aku adalah rumah pengasingan, rumah tempat menyendiri dan tanah. Aku pun adalah rumah caci. Subhanallah. Nabi SAW menyatakan bahawa kubur bercakap. Dia menyatakan bahawa aku ni rumah terasing. Rumah pengasingan. Apa maksud rumah pengasingan? Bermakna dalam kubur nanti kita akan bersendirian. Tidak sebagaimana di atas permukaan bumi ini kita ada kawan, ada pasangan hidup, ada anak-anak, cucu, ada jiran, ada rakan taulan. Paling-paling tidak kita dapat berhubung dengan mereka dengan telefon, alat-alat moden boleh bercakap. Tapi di alam barzah nanti, para sahabat sekalian, kita akan bersendirian di sana. Tak ada siapa yang dapat datang menjenguk kita. Di situlah rumah yang terakhir persinggahan kita. Setelah kita meninggalkan segala-galanya semasa di dunia ini, kita akan terkenang kepada anak-anak kita. Ada riwayat menyatakan bahawa si mati akan mohon pada Allah Ta'ala nak lihat kehidupan anak-anak selepas pemergian mereka. Selepas kematian mereka nak tengok bagaimana anak-anak hidup di rumah. Seandainya anak-anak yang mereka tinggalkan itu berterusan mengerjakan taat dan beribadah pada Allah, maka si mati akan berdoa, wahai Allah, berilah kepada anak-anakku supaya mereka berterusan mengerjakan taat. Seandainya anak-anak ditinggalkan itu melakukan maksiat, mereka tidak salat, mereka tidak ke masjid dan sebagainya, maka ibu bapa mereka ataupun si mati akan merayu-rayu pada Allah, wahai Allah, hidupkan aku semula. Aku nak beritahu anak-anakku bahawasanya kehidupan di alam barzakh itu benar. Kehidupan akhirat itu benar. Aku ingin berdakwah pada mereka supaya mereka berpegang teguh kepada perintah. Ini dirakamkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Maka kubur beritahu bahawa aku adalah rumah pengasingan. Aku juga rumah tempat penyendiri dan rumah tanah. Lihat sekeliling kita, rumah kita boleh jadi dibuat daripada batu bata yang tersergam indah, banglo-banglo mewah, ataupun rumah-rumah banglo yang sederhana, teres dan sebagainya, yang kita cat, yang kita lengkapi dengan perabot, dengan tilam, bantal dan sebagainya. Ada kipas angin, ada aircon, ada lampu yang menerangi bilik kita. Tapi ingat, tuan-tuan sekalian, rumah terakhir kita ialah rumah tanah. Lantai pun tanah, dinding pun tanah, bumbung pun tanah. Sekeliling tanah. Di mana lampu-lampu yang menerangi? Tidak ada. Di mana makanan? Tidak ada. Di mana rakan-rakan? Tidak ada. Itulah tempat persinggahan kita. Permulaan menuju akhirat. Begitu juga kubur berkata, aku adalah rumah cacing. Dari mana datangnya cacing dan ulat-ulat itu? Bukan lalat yang masuk bertelur pada mayat itu. Bukan unggas-unggas, serangga-serangga yang bertelur pada jenazah. Tetapi cacing-cacing itu keluar daripada badan kita sendiri. Ulat-ulat itu keluar daripada badan kita sendiri. Bayangkan bagaimana ulat
keluar daripada mulut kita, daripada hidung kita, daripada mata kita. Cacing-cacing keluar seekor demi seekor setelah badan kita mulai mereput. Sahabat-sahabat sekalian, sujudlah kepada Allah Ta'ala. Sebutlah nama Allah sepuas-puas. Mohonlah keampunan dengan Allah Ta'ala sesungguh-sungguh hati. Agar di suatu masa kita tidak bersendirian lagi. Agar di suatu masa amal-amal soleh datang menemani kita sehingga ke hari kiamat. Jika seseorang mukmin dikebumikan, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang engkau. Selamat datang. Engkau adalah orang yang paling aku sukai di antara mereka yang berjalan di atasku menuju diriku. Hari ini aku menjadi walimu, pengawal dan penjagamu. Dan engkau telah kembali kepadaku. Engkau akan mengetahui apa yang akan kulakukan kepadamu. Maka diluaskan kuburnya sejauh pandangan mata dan dibukakan baginya pintu menuju syurga. Seandainya orang-orang yang saleh yang meninggal dunia, maka kubur bergembira menyambut kedatangan roh, menyambut kedatangan jasad yang saleh. Kubur bergembira, selamat datang, dikata selamat datang, selamat datang. Sudah lama aku merinduimu, katanya. Kubur itu akan berkata-kata kepada mayat, engkau adalah orang yang paling aku sayangi, aku kasihi. Engkau berjalan di atasku dengan perintah Allah. Berjalan ke masjid, berjalan mendengar kuliah-kuliah agama, berjalan atas muka bumi kerana ziarah menziarahi, eratkan tali persaudaraan silaturahim. Dan semua perjalanan orang mukmin atas muka bumi ini dalam keadaan penuh taat. Mereka tidak sekali-kali melangkah ke kelab-kelab malam. Orang mukmin sekali-kali tidak akan melangkahkan kaki mereka ke tempat-tempat maksiat. Maka bumi akan menyayangi orang-orang yang saleh. Sebab itulah apabila mereka meninggal dunia, selamat datang, selamat datang. Engkaulah orang yang aku kasihi. Lalu kubur itu diluaskan saujana mata-mata. Dua riwayat antaranya menyatakan kuburnya diluas seluas 70 hasta. 70 hasta. Lebih luas daripada bilik rumah kita. 70 hasta. Dan ada yang menyatakan saujana mata memandang. Luas, sayup mata memandang. Ada yang menyatakan bahawa dah dibukakan pintu-pintu ke syurga. Benar kata Nabi SAW, kubur itu raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Au hufratun min hufratin niran, ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Kubur orang-orang saleh sudah terasa nyaman, sudah terasa bauan ke wangi syurga sudah terhidu oleh ahli-ahli syurga yang saleh. Dan jika dikebumikan seorang yang derhaka atau kafir, kubur berkata kepadanya, tiada kata selamat datang untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku benci di antara mereka yang berjalan di atasku menuju diriku. Hari ini aku menjadi walimu dan engkau sendiri telah kembali kepada diriku. Oleh kerana itu, kamu akan melihat apa yang akan aku perlakukan terhadap Allah.
kita dengar kalimah-kalimah ini pun terasa takut. Bagaimana, tuan? Bagaimana seandainya mayat itu seorang yang kafir dan asi, ahli maksiat. Bila disebut ahli maksiat, bermakna mereka sentiasa melakukan maksiat tanpa segan-silu. Dan mereka terbiasa melakukan maksiat itu. Lebih-lebih lagi orang yang kafir. Kubur berkata, hari ini tiada selamat datang. Bermakna aku tidak bergembira dengan kedatanganmu ke dalam. Karena kamulah orang yang paling aku benci selama ini. Kamu melangkah berjalan atas belakangku, katanya bumi. Kubur berkata, kamu berjalan di atasku dengan megah, angkuh dan sombong. Maka pada hari ini, kamu akan dapat tahu apa yang akan kuperlakukan kepadamu. Seketika bahagian kubur itu menyempit dan bertemu kedua-dua sisi, sehingga tulang rusuk orang kafir itu hancur dan patah seluruh. Setelah kubur itu berkata, kamulah orang yang paling aku benci dan aku tidak menerima kedatanganmu. Maka kubur itu menghimpit sehingga kan patah tulang rusuk. Dan si mayat meraung dengan sekuat-kuat hati. Dan raungan itu didengari oleh seluruh makhluk Allah, melainkan manusia dan jin sahaja yang tidak diperdengarkan oleh Allah. Raungan ahli kubur yang mereka menerima azab dalam kubur. Abu Sa'id meriwayatkan lebih lanjut lagi bahawa Rasulullah SAW kemudian memberi isyarat dengan jari jemari baginda. Baginda merapatkan jari ke satu jari yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan 7 ekor ular yang besarnya, yang jika salah satu darinya dilepaskan di muka bumi ini, tidak akan ada sesuatu pun di dunia ini yang tersisa. Lalu ular-ular itu menggigitnya dan mengoyak-ngoyaknya sampai dia dibawa menuju hisab. Tuan-tuan sahabat sekalian, ular antara makhluk yang ditakuti kerana bisanya. Kerana bisanya sangat berbahaya, dapat membunuh. Semasa di dunia ini, kita tengok ular, memang kita takut. Lebih-lebih lagi ular yang berbisa. Ketahuilah sahabat-sahabat sekalian, dalam kubur nanti akan dilepaskan ular yang sangat berbisa, yang dinamakan Syuja'ul Aqra', sebut dalam hadis yang lain. Syuja'ul Aqra'. Ular yang tersangat bisa, sekali ular ini pagut, maka kesakitannya terasa sehingga 40 tahun. Akan meraung-raung menggelupur selama 40 tahun. Ular yang sangat berbisa ini akan dilepaskan ke atas mayat. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyiksamu kerana kamu meninggalkan salat zuhur sehingga asar, asar sehingga maghrib, maghrib sehingga isyak, isyak sehingga subuh. Kamu tidak salat. Bermakna orang yang meninggalkan salat akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maka ular yang berbisa ini akan membelit-belitnya, akan mengoyak-ngoyak, akan merobek-robekkan daging-daging tubuhnya sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Walaupun pada zahirnya jenazah itu telah mereput, tapi pada hakikatnya dia menerima siksaan daripada Allah Ta'ala.
jika orang-orang yang kafir, jika orang yang mati itu adalah orang yang kafir. Allah. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman syurga atau salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjenguk seorang jenazah. Lalu baginda duduk berhampiran dengan kubur seraya bersabda, tiada hari yang datang melainkan kubur ini akan bersuara dengan cepat dan lantang. Wahai anak Adam, bagaimana mungkin engkau melupakan aku? Tidakkah engkau mengetahui bahawa aku adalah rumah tempat menyendiri, rumah pengasingan, rumah segala yang menakutkan, rumah cacing, dan rumah yang penuh kesempitan, kecuali siapa yang diberi keluasan oleh Allah atas diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu merupakan salah satu taman daripada taman-taman syurga atau salah satu lubang daripada lubang api neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Subhanallah. Tuan-tuan sahabat sekalian, bagaimana jika kita berada di tempat yang sempit, tak dapat bergerak langsung, sudah tentu kita merimaskan dan merasa amat tersiksa. Kalaulah kita berada di tempat yang sempit, tanpa apa-apa azab, kita sudah merasakan rimas dan merasakan tidak selesa. Bagaimana dalam kubur yang kepanasannya, yang kegelapannya, yang kesunyiannya. Di kala itu kita sangat menginginkan teman, sangat menginginkan kawan. Maka ketahuilah kawan kita di kala itu ialah amal-amal saleh yang kita lakukan. Ketahuilah kawan kita yang tak akan meninggalkan kita ialah Al-Quran. Iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah kamu akan Al-Quran sebanyak-banyak. Karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Subhanallah. Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang selalu membaca. Subhanallah. Oleh itu lazimilah kita dengan Al-Quran. Sebenarnya para sahabat sekalian, rakan-rakan sekalian, Allah Ta'ala menghantar notis kepada kita. Antara lain apabila kita telah menerima notis daripada Allah, dengan sendirinya hati kita ini ingin mengerjakan taat. Cuba bayangkan dalam usia kita ini, apabila rambut kita telah memutih, urat saraf kita telah mula sakit-sakit, dan tidur kita pun tidak senyenyak zaman muda. Percayalah tuan-tuan, dalam usia kita ni, kita dah terjaga di awal pagi. Kita dah terjaga di pukul 4 pagi, 4:30 pagi kita terjaga. Pejam lagi mata, pukul 5 lagi terjaga. Pejam lagi mata, 5:30 terjaga. Pejam lagi mata, 5:50 terjaga. Pejam lagi mata, pukul 6 terjaga. Kenapa begini? Ini sebenarnya Allah Ta'ala sayangkan kita. Allah menghantarkan malaikat mengejutkan kita, supaya kita tidak berlebih-lebihan tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu renggang belikat mereka daripada tilam. Bermaksud mereka tidak tidur sehingga naik matahari. Mereka bangun mendirikan solat tahajud. Mereka bangun baca Quran. Mereka bangun berdoa kepada Allah Ta'ala. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Khawfan dalam keadaan takut. Takut kepada dosa. Takut kepada kemurkaan Allah. Takut kepada azab api neraka Allah. Takut suasana dalam kubur yang menyendiri itu. Khawfan wa tama'a, dan dalam keadaan tersangka inginkan rahmat daripada Allah. Tersangka inginkan keampunan daripada Allah. Khaufan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah direzekikan oleh Allah Ta'ala, mereka bersedia membelanjakannya pada jalan Allah. Tuan-tuan, rakan-rakan sahabat yang dikasihi sekalian. Abu Al-Hajjaj At-Timah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut. Kubur berkata kepada si mayat ketika dia diletakkan di dalamnya, tidakkah kamu mengetahui bahawa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah pengasingan dan rumah cacing? Wahai anak Adam, apa yang menjadikanmu lupa kepadaku padahal engkau berjalan bersendirian di atasku? Jika dia seorang yang saleh, dia akan menjawab, bagaimana menurutmu jika dia menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kubur menjawab, aku akan berubah warna menjadi hijau, lalu jasadnya berubah menjadi cahaya dan ruhnya pun naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani, Abu An-Nasa'i, Ad-Dailami, Al-Hakim, dan lain-lain. Subhanallah. Bermana hadis yang membicarakan tentang ini, banyak hadis menyatakan bahawa kubur ini suatu yang nyata, suatu yang benar-benar akan berlaku. Bukanlah kata apabila seorang itu mati, habis cerita. Sebenarnya panjang cerita. Panjang persoalannya. Nabi SAW menyatakan, bila seseorang itu berada dalam kubur, maka kubur berkata, wahai anak Adam, kenapa engkau boleh lupakan padaku? Kenapa engkau boleh lupakan padaku sedangkan engkau berjalan di atas? Terkadang-kadang kita berjalan di tepi kubur. Tapi kita takut nak menoleh pada kubur. Pandu kenderaan, motosikal, berjalan kaki di tepi kubur. Tak teringin hati kita singgah sejenak untuk merenung, untuk melihat bagaimana penghuni kubur. Kita lalu lalang setiap hari dan kita melihat kubur dengan batu-batu nesan. Semuanya ini itu ada kehidupan yang tersendiri. Rakan-rakan sahabat yang dikasihi sekalian, ketahuilah bahawa di kalangan kita akan pergi seorang demi seorang. Di kalangan kita akan pergi ke perkuburan, akan menjadi ahli kubur seorang demi seorang. Di kala itu, tahulah siapa sebenarnya diri kita.
Oleh itu, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, banyakkan berdoa kepada Allah. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La tamutunna illa wa antum husnul zannu billah. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam berkeadaan husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Dan kamu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Sekarang itu untuk renungan kita sebenarnya. Untuk renungan buat diri saya sendiri. Dan selepas ini renunglah beberapa hadis yang saya bacakan. Dan waktu terbaik untuk kita renung ialah waktu dini hari. Jikalau anak-anak kita tidur sepi, cucu kita juga telah tidur sepi, nyenyak. Jikalau itu bangunlah, berwuduklah, dirikan solat 2 rakaat. Dalam keadaan bertimpuh kita di atas sajadah, maka renungkan pengembaraan kita di alam barzakh. Perjalanan kita menuju Allah Ta'ala masih jauh. Di alam barzakh entah berapa ribu tahun. Orang yang terdahulu daripada indah beribu tahun mereka berada di alam barzakh. Kemudian selepas berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, jarak dengan tiupan sangkakala yang kedua juga cukup lama. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Kemudian bila bangkit daripada kubur, berdiri di atas kubur sekian lama, ribuan tahun, hanya Allah lah yang Maha. Perjalanan menuju mahsyar juga cukup jauh dan cukup lama. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Berdiri menunggu giliran untuk dihisabkan amal cukup lama. Meniti titian sirat juga cukup lama. Oleh itu supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Supaya Allah Ta'ala permudahkan segala perjalanan kita menuju syurga Allah. Maka permudahkanlah untuk menuntut. Man salaka tariqan. Siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala permudahkan jalan-jalan ke syurga. Kita mendoakan penganjur, orang terlibat, seluruh yang terlibat dalam adanya program seperti ini. Allah permudahkan jalan-jalan ke syurga untuk kita. Tuan-tuan yang menyertai program seperti ini, kuliah-kuliah begini, untuk mendapatkan walaupun sepatah ilmu yang kita dapat, ketahuilah, kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita renungi dan kita hayati sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan sekejap tadi. Setelah itu untuk hari ini saya besar hati dengan kehadiran penyertaan rakan-rakan semua dan saya mendoakan agar kita semua mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada soalan, silakan kemukakan pada Ustaz. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernahlah juga dengar ustaz-ustaz kita pasal kena infektan kubur ni. Semua orang ke kena ke ataupun orang yang tak taat kepada Allah je yang kena? Itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Puan Haizan ya. Ya. Sebenarnya mewakili kepada kita semualah soalan begini. Himpitan kubur ini pada asalnya semua akan terkena kecuali mereka yang telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang dihimpit sehingga berselisih tulang rusuk. Berselisih tulang rusuk, Nabi buat begini. Masuk antara jari-jari ni, tulang rusuk akan berselisih dan patah seluruhnya. Tiada mereka yang diselamatkan. Apabila kubur ingin menghimpit, Al-Quran datang menyelamatkan. Bila kubur ingin menghimpit, amal-amal saleh datang menyelamatkan. Hanya mereka yang beruntung, mereka yang bertuah akan diselamatkan daripada azab. Oleh itu, tuan-tuan, Nabi mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Baca doa ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada azab, daripada himpitan kubur itu. Himpitan kubur ingin menghimpit, dan datanglah rahmat Allah meluaskan. Kita tak boleh nak nyatakan orang ni selamat, orang ni tak selamat. Itu dalam rahmat Allah. Tetapi percayalah kita bahawa amal-amal salih yang kita lakukan ini akan datang menyelamatkan kita. Akan datang memberi pertolongan bila lagi Al-Quranul Karim. Syafi'un musyafa' yang memberi syafaat kepada orang yang selalu membaca. Doalah pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada himpitan kubur itu. Ya. Baik, ada soalan yang lain-lain? Rasa macam dah tak ada soalan, Ustaz ya, semua dah jelas ya. Okay. Kita akhiri dulu program kita, Ustaz ya. Okay, baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Fikri. Dan terima kasih, ribuan terima kasih atas kesudian mengungkap persoalan dan perkongsian buat kita semua. Fikiran cukup jelas mengenai kehidupan alam barzakh di sana nanti. Dan jelaslah kepada kita bahawa kematian itu pasti. Ia tidak tertangguh walaupun sedetik. Maka hendaklah sentiasa berada dalam keadaan bersedia ke alam barzakh nanti. Peringatan ini juga buat diri saya sendiri dan juga para jemaah semua. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman buat kita semua dan manfaat buat kita semua pada petang ini atas perkongsian ilmu daripada Ustaz. Ustaz, kita tanggungkan dulu perkongsian ilmu ini dengan tasbih kafarah doa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami, pertemuan kami pada petang ini pertemuan yang mendapatkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami perpisahan yang menghapuskan dosa-dosa kami. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengusahaan ilmunya. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.